Johor Darul Takzim JDT terus melebarkan penguasaan mereka. Sekali lagi dengan kemenangan bergaya, kemenangan yang cukup selesa di gelanggang sendiri. Mengatasi kali ini antara lawan yang mereka pernah akui agak sukar untuk tewaskan, iaitu PJ City dengan kemenangan 4-0. Tidak ada kelibat pemain baru yang disenaraikan baru-baru ini, tetapi apa yang penting dalam perlawanan ini adalah untuk menyaksikan bagaimana ledakan demi ledakan dan juga ketajaman gandingan dan juga terror duo daripada pasukan JDT, iaitu Forestieri dan juga Bergson De Silva. Inilah kemenangan yang sememangnya cukup berharga kepada mereka sekali lagi, apabila sebelum ini mereka telah berjaya untuk mengatasi pasukan Selangor dengan kemenangan yang cukup selesa. Tapi kali ini dengan satu lagi kemenangan yang boleh dikatakan sebagai 4-star performance yang ditunjukkan oleh mereka. 4-star berdasarkan pada 4 gol, tetapi kita boleh katakan juga sebagai 5 ataupun 7 stars daripada mereka. Pemain-pemain kebangsaan yang terbabit dalam perlawanan ini juga sebenarnya telah menunjukkan corak permainan yang jelas tidak mengecewakan. Dan jelas sekali untuk pasukan bimbingan Benjamin Mora ini. Kalau diikutkan dalam perlawanan ini merupakan salah satu daripada perlawanan tumpuan juga. Perlawanan yang ke-37. JDT terus diberikan peluang untuk beraksi di laman sendiri selepas beberapa perubahan jadual. 4-0 Zah. Tempoh hari 5-1. 9 gol dalam 2 perlawanan Zah. Ya, dalam tempoh 4 hari begitu mereka berjaya menjadikan 9 gol. Saya rasa malam ni mungkin mereka boleh menjadikan lebih rasanya. Okey. Tetapi untuk sebuah pasukan yang saya rasa berbeza level lah. Pasukan JDT juga dengan pengalaman bermain dengan tournament-tournament yang besar. Saya rasa perlawanan pada malam ini quite mudah lah untuk mereka. Dan pemain-pemain mereka yang ada pada malam ini pun yang bermain kesebelasan utama sudah bersedia dari segi semua aspek lah. Itu saja. Dan pertukaran pemain juga yang masuk pun sama juga level dengan pemain yang ada dalam kesebelasan utama. Tapi Zah, awak tengok pada jaringan-jaringan terhasil dalam perlawanan ini. Ya. Semua jaringan-jaringan yang berkualiti, yang tinggi, yang sukar untuk diselamatkan oleh penjaga gol. Ya. Terutamanya daripada penyerang mereka, Bergson De Silva dan juga Fernando Forestieri. Tajam lah, saya rasa dia memang seorang penyerang yang cukup tajam lah. Peluang itu saya rasa 50-50 lah bang. Itu 50 punya peluang lah. Tapi kita boleh nampak teknik dia untuk menendang bola itu dengan cukup baik dan dia boleh nampak target di mana dia untuk nak sudahkan peluang itu. Dan ya, dengan game-game sebelum ini pun dia kerap kali menjaringkan gol. Saya rasa dia setiap game rasanya dia dengan Forestieri ada konsisten lah konsisten untuk ada menghasilkan nama. jaringan. Jadi So, sebagai Bergson, striker memang benda tu kita nak sebagai striker. Kalau boleh every game kita boleh score lagi bagus bang. Jadi confidence level kita akan lebih meningkat lah. Yep. untuk Bergson De Silva sekarang ini bertindak sebagai peledak utama dan juga berjaya menjaringkan 11 gol dalam berapa perlawanan baru mereka main. Baru 8 perlawanan terus semuanya dalam saingan Liga Super. So, lihat kepada kedudukan dan juga apa yang disampaikan oleh kedua-dua jurulatih itu, jelas bagaimana Pim Maniam memikirkan bagaimana nak menghadapi perlawanan dengan JDT. Kemudiannya kita lihat ketenangan daripada Benjamin Mora selepas perlawanan, bagaimana dia sekarang ini memikirkan bagaimana nak bagi peluang kepada pemain-pemain lain. Itulah perbezaannya di antara situasi yang sedang dihadapi oleh kedua-dua tim ketika ini. Untuk pasukan PJ City, Coach Maniam tadi ada cakap, mereka telah membuat latihan set piece dan juga corner kick, tetapi shooting banyak 2-3 gol shooting daripada luar box pula masuk. Jadi saya rasa quite sukar lah untuk jurulatih membuat kajian ataupun menilai untuk mereka bermain dengan pasukan JDT. Kerana pasukan JDT mempunyai senjata, saya rasa bukan saja di bahagian tengah tetapi bahagian tepi, kiri, kanan dan juga pemain pertahanan juga boleh naik untuk menanduk bola. Dan saya rasa ya quite sukar jugalah untuk Coach Maniam lah untuk menilai game perlawanan malam ini. Ya. Satu lagi rekod bersih yang menjadi dicatatkan oleh JDT selaku juara bertahan untuk mereka melebarkan kemenangan dan juga penguasaan mereka untuk saingan Liga setakat ini 22 mata selepas 8 perlawanan. Kemenangan yang mereka perolehi 4-0 yang cukup selesa ke atas pasukan PJ City. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut, walaupun sebelum itu tercalar sedikit
ekoran daripada keputusan seri 2 sama dengan pasukan Seri Pahang di tempat yang sama. Alright, Liza, kita akan cerita lagi. Tetapi sebelum itu, jom kita ke JB sekarang ini. Bersama dengan wakil kita yang berada di sana. Kak. Oh, Kak. Hari ini dah kena mi rebus ke belum? Oh, saya tak sihat sebenarnya. Alamak. Saya banyak di bilik sahaja dan yalah, nak simpan tenaga kan untuk game malam ni, walaupun kita bukan pemain tapi still kena ada tenaga untuk membuat liputan. Okay, Kak, dan yes, saya masih lagi berdiri di sini. And insya-Allah akan sihat selepas ni. Kalau mengidam beritahu, kita Grab food je kita hantar kat depan bilik, sampai depan bilik. Tak ada hal punya. Kita call je. Okey. Balik kepada cerita. 4-0. Satu lagi kemenangan yang cukup selesa diperolehi oleh JDT. Menggambarkan apa sebenarnya tentang penguasaan mereka di tempat sendiri dan juga pada saingan Liga tahun ini, Fina Nasrum. Tidak ada apa yang peliknya, Haji Zainal, kerana itulah JDT. Dalam situasi ketika ini, jika dilihat di atas kertas pun, kelebihan sememangnya banyak memihak kepada pasukan JDT walaupun pada 2019, JDT berjaya mengejutkan JDT di Stadium Larkin, tetapi itu adalah cerita lama. Betul. Kalau nak compare JDT 2019 dengan JDT 2022, begitu besar perbezaan yang dapat kita lihat dengan kejayaan mereka di pentas tertinggi di pentas Asia. Dan ketika lawan mereka, PJ City berhadapan dengan masalah kecederaan pemain, dengan tiada konsistensi menerusi keputusan-keputusan sebelum ini, di mana kali terakhir mereka mencatat kemenangan adalah pada 9 April lalu, dan seterusnya hanya keputusan seri dan juga kekalahan yang mampu dicetak oleh skuad kendalian Pimaniam ini. Betul. Okey. Kalau dilihat kepada barisan pemain-pemain, tidak ada nama Daniel Ting, pemain yang baru disenaraikan. Tapi saya rasa itu bukanlah satu persoalan besar. Cuma kat sini, sekali lagi Benjamin Mora mempertaruhkan kepada Naksu Insa dan juga Afiq Fazail sebagai dia punya core players kat bahagian tengah itu. Impact yang dibawa oleh kedua-dua pemain ini dalam pertemuan dengan PJ City, Fina. Ya, saya ada bertanyakan kepada Benjamin Mora tentang kehadiran dan juga kelibat Afiq Fazail pada malam ini, dan pujian melangit diberikan oleh Benjamin Mora kepada Afiq Fazail walaupun pemain ini kurang diberikan ataupun diberi peluang untuk beraksi dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini, tetapi pemain ini masih lagi mampu untuk memberikan sesuatu yang boleh dikatakan wow dalam aksi pada malam ini, walaupun ada beberapa perkara yang mungkin boleh kita katakan ada sedikit kesilapan daripada Afiq Fazail, tetapi itu tidak mencacatkan keputusan pada malam ini. Dan ya, yang penting adalah kemenangan yang selesa daripada pasukan JDT. Dan Naksu Insa, seperti mana yang kita tahu, beliau sememangnya pemain yang tidak pernah mendatangkan kekecewaan kepada pasukan, dan boleh dikatakan sebagai ayam tambatan untuk pasukan JDT, bukan hanya pada game pada malam ini tetapi dalam perlawanan-perlawanan yang besar. Kemunculan pemain ini sememangnya banyak memberikan impak kepada JDT, dan bukan lagi salah perangkaan Benjamin Mora jika kedua-dua pemain ini boleh dikatakan sebagai pemain yang mampu merangka kejayaan JDT pada malam ini ke atas pasukan PJ City. Okey, tak fair kalau kita tak sentuh tentang PJ City, of course. Sebab perlawanan akan datang untuk mereka adalah bertemu dengan pasukan KL pada 16 bulan Julai. Ada perbincangan dengan Maniam tentang perancangan mereka selepas ini? Kalau tadi dia kata dia nak bagi rehat 2-3 hari kepada players dia, Fina. Ya, betul-betul. Seperti mana yang kita tahu, Prabha dan juga Kumaran tidak beraksi dalam keadaan yang cergas sepenuhnya kerana masih lagi berasa kesakitan, dan Maniam terpaksa mempertaruhkan kedua pemain ini dalam kesebelasan utama atas dasar keperluan untuk mereka mempersiapkan pemain yang terbaik untuk bertemu dengan pasukan JDT. Dan saya fikir dalam tempoh yang panjang yang ada pada pasukan PJ City selepas pada aksi pada malam ini, Kumaran
dan juga Prabha akan berada dalam situasi yang lebih baik menjelang pertemuan dengan KL nanti, dan seperti biasa Darren Lock dan juga Ruben Tiran akan jadi pertaruhan yang terbaiklah untuk Maniam menghasilkan satu pasukan yang mantap untuk aksi seterusnya nanti. Kita tahu bahawa Darren Lock ada menjadi sandaran, tetapi hari ini jelas sekali dia tak dapat menonjol lah. Fina, whatever it is, get well soon. Jaga diri baik-baik kat sana. Okey, besok balik. Baik-baik ya. Ya, insya-Allah. Jumpa di office. Assalamualaikum.